Sumber air terkumpul, punca banjir di Balung. Polis JPJ lancar operasi khas trafik sempena Aidiladha. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Saya Sahih Samsudin. Berita wilayah Khamis 7 Julai 2022 membawakan laporan terkini dari seluruh negara. Lintas langsung dari Sabah, Sarawak dan Kuala Lumpur mengisi paparan petang ini. Terus setia selama sejam bersama berita wilayah. Harga dan bekalan ayam di seluruh negara berjaya distabilkan dengan kebanyakannya dijual kurang daripada harga siling. Biarpun begitu, pasukan khas Jihad Tangani Inflasi akan memastikan keadaan itu terus kekal dan pihak yang cuba ambil kesempatan bakal dikenakan tindakan tegas. Kita akan terus memastikan bekalan ayam distabilkan dan cukup, serta proses untuk menyampaikan bantuan subsidi yang sedang dilaksanakan ini dapat dijalankan dengan berkesan. Bagi memastikan kestabilan bekalan ayam, pusat penyembelihan dan loji pemprosesan di luar negara akan diperluas. Keseluruhan ekosistem pengeluaran ayam turut diteliti. Tan Sri Anwar berkata demikian dalam sidang media pasukan khas Jihad Tangani Inflasi di Putrajaya. Bermula 1 Julai lalu, harga siling runcit ayam standard ditetapkan pada RM9.40 sekilogram di Semenanjung bermula 1 Julai lalu. Manakala harga ayam di ladang ditetapkan pada RM6 sekilogram dan harga ayam di pihak pemborong pada RM8.10 sekilogram. Dalam pada itu, program jualan keluarga Malaysia akan diteruskan dengan skala lebih besar dan menyeluruh. Melalui penganjuran berikutnya, penyertaan bakal melibatkan lebih banyak premis. Satu kaedah yang diperbaharui yang akan melibatkan kerjasama penuh beberapa premis supermarket dan kedai-kedai yang terpilih dan bukan hanya terhad kepada beberapa barangan-barangan tertentu yang akan dijual dengan harga lebih murah, tetapi dengan kerjasama tuan punya supermarket dan sebagainya untuk mereka menyenaraikan mungkin ada barang-barang lain yang boleh dijual dengan harga yang lebih murah, maka sudut-sudut ataupun sale corner ataupun sudut-sudut jualan murah keluarga Malaysia akan diwujudkan di seluruh negara, di semua kawasan-kawasan Dewan Undangan Negeri, kawasan Parlimen dan sebagainya secara besar-besaran. Sumber air terkumpul di Gunung Inas yang mengalir laju di sudut Cerun Curam dipercayai punca kejadian banjir dan fenomena kepala air di Baling Isnin lalu. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Muhammad Noor berkata ia berdasarkan tinjauan udara bersama Polis Diraja Malaysia PDRM yang turut mendapati tiada pecahan takungan air seperti didakwa. Semalam beliau sempat meninjau dari udara kawasan-kawasan yang terjejas akibat banjir kepala air di Kampung Iboi. Menerusi tinjauan, dapat dilihat secara menyeluruh laluan aliran air yang berpunca dari Gunung Inas sehingga ke kawasan bencana dan Pekan Kupang. Didapati juga takungan air yang dibina di kawasan tanaman Musang King masih berada di tempat sepatutnya. Manakala takungan tempat pengumpulan air untuk dipam masuk ke kolam berkenaan tidak pecah. Pokok-pokok besar di sepanjang aliran air di gunung juga masih ada dan tidak ditebang sewaktu ladang hutan tanaman durian itu dibangunkan. Kerajaan juga sedang membantu untuk menyediakan penempatan baru bagi masa-masa yang kehilangan rumah. Ada 15 yang total loss, ada 14 yang rosak teruk, ada puluhan lagi yang
sedang dinilai kerosakan, semuanya akan mendapat perhatian kerajaan negeri dan agensi-agensi yang sedia untuk membantu. Kerja-kerja pembersihan pasca banjir giat dilaksanakan penduduk Baling yang terkesan bencana. Bagi meringankan beban penduduk terjejas, Jabatan Penerangan Kedah yang berada di lokasi kejadian sejak hari pertama insiden tampil menghulurkan bantuan. Program cuci rumah penduduk itu turut dibantu Komuniti Keluarga Malaysia. Untuk perkembangan di sana, langsung bersama wartawan Fakhrul Razi Ismail yang berada di Kampung Hangus, Kupang. Silakan Fakhrul. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ya, seperti yang dimaklumkan tadi, saya masih lagi berada di Kampung Hangus, Kupang, di mana pada waktu ini pelbagai pihak sama ada NGO, jabatan dan agensi kerajaan telah pun turun padang untuk melaksanakan aktiviti pembersihan di kawasan yang terjejas akibat banjir lumpur. Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia tidak terkecuali telah pun turun padang sejak daripada hari pertama lagi melalui agensi dan jabatan di bawahnya seperti Jabatan Penyiaran, Jabatan Penerangan untuk memberikan liputan dan juga pelbagai perkhidmatan yang berkaitan. Dan pada hari ini Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Kedah bersama kaki tangannya turun padang untuk membantu membersihkan rumah penduduk yang terjejas. Jadi untuk mengulas dengan lebih lanjut mengenai aktiviti pada hari ini, bersama saya adalah Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Kedah, Encik Nasruddin Mahmud. Jadi Encik Nasruddin boleh ulas sikit mengenai aktiviti yang dilaksanakan hari ini. Sebenarnya sebelum kita nak buat aktiviti ni, kita melihat bencana ni adalah satu musibah yang kita rasa kesedihan yang sangat mendalam kepada penduduk di Baling yang mana terlibat, dan bagi pihak jabatan dan khususnya daripada kementerian, kita rasa kita terpanggil untuk turun bersama-sama dengan komuniti. Sebenarnya dalam program ni komuniti yang banyak terlibat. Jadi jabatan dan agensi di bawah kementerian ni sebagai hanya facilitator untuk memudahkan aktiviti komuniti nak bergerak sebab di bawah aspek pengurusan. Jadi bersama-sama dengan kita hari ini komuniti daripada 9 komuniti di Baling dan bersama juga dengan pegawai-pegawai di Jabatan Penerangan. Dan sebenarnya ini kita rasa sedikit sumbangan daripada agensi kerajaan untuk membantu meringankan beban yang mereka tanggung. Sesungguhnya beban yang mereka tanggung sangat mendalam kesannya. Saya difahamkan Jabatan Penerangan turut membuka pusat operasi di sini. Apa fungsi dan apa tugas yang dilaksanakan di situ? Okey. Berkaitan dengan pusat media, kita selepas dapat maklumat daripada pihak Pegawai Penerangan Daerah Baling mengatakan berlakunya bencana di Baling, saya telah meminta pegawai saya untuk memantau sejauh mana kesan bencana tu. Tapi apabila kita dapati bencana ni agak luas dan liputan dia macam besar, kita minta supaya diwujudkan bilik untuk bilik media untuk pengurusan media, dan di situ juga kita uruskan untuk media supaya media senang untuk berkampung dan media senang untuk menyalurkan berita. Jadi alhamdulillah kita dapat sokongan yang padu daripada pihak polis dan daripada pihak kerajaan negeri, dan pertama kali dalam sejarah rasanya pihak di Kedah pusat media diletakkan di dalam kawasan liputan kawasan operasi bencana. Jadi yang ni media-media mudah untuk bertugas sebab tidak jauh daripada kawasan liputan bencana. Dan kita nampak ini satu kerjasama yang baik daripada media, daripada agensi kerajaan dan daripada pihak berkuasa yang menguruskan bencana. Jadi sekali lagi bagi pihak jabatan kami rasa sangat ini pengalaman yang rasa macam kita semua bekerjasama di bawah konsep Satu Malaysia. Konsep keluarga Malaysia. Baik, terima kasih Encik Nasruddin atas perkongsian itu tadi. Jadi saya kira setakat itu saja perkembangan terkini dapat sewakan dari Kupang, Baling, Kedah. Kembali ke Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Fakhrul.
Lebih 120 sukarelawan Majlis Tindakan Sosial Pahang bersama Badan Bukan Kerajaan NGO menggerakkan misi bantuan banjir ke Baling. Kerajaan Negeri Pahang turut menyumbang RM60,000 bagi penyediaan bantuan bekalan makanan, perubatan serta peralatan pembersihan. Supaya mereka membuat kerja-kerja pembersihan, terutama untuk rumah-rumah yang kita rasa boleh dapat mereka balik sebelum Hari Raya. Dan begitu juga disampai kerja-kerja lain. Ya. Kita pergi ke Kedah, kehadiran kita, kewujudan kita hanyalah sekadar membantu. Dan kita akan mendapat pandangan dan nasihat daripada pihak di Baling, terutama sekali PKOB, ya, PKPS, dan daripada PKOB macam kita juga. Dan mereka akan assist kita lah apa yang patut kita buat. Bantuan dihulur sebagai penghargaan kepada Kerajaan Negeri Kedah yang sebelum ini membantu Pahang ketika menghadapi bencana banjir awal tahun lalu. Beliau bercakap kepada pemberita selepas pelepasan tim bantuan banjir Kedah di Wisma Seri Pahang, Kuantan tengah malam tadi. Op lancar digerakkan Polis Diraja Malaysia sempena sambutan Aidiladha. Operasi bakal bermula esok dan berlangsung sehingga Isnin. Menurut Setiausaha Polis, Datuk Nur Syah Muhammad Sa'aduddin, operasi memberi tumpuan kepada kelancaran trafik. Anggota akan diletak di kawasan panas yang dikenal pasti sering berlaku kesesakan jalan ketika musim perayaan. Turut dilakukan rondaan cegah jenayah dan pemantauan melalui drone. Operasi khas sempena Aidiladha turut dilancarkan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Ia bermula tengah malam tadi dan bakal berakhir Rabu depan. Operasi bertujuan memastikan kelancaran trafik selain mengurangkan kadar naas dan kematian di musim perayaan. Jadi JPJ memfokuskan kepada tindakan penguatkuasaan yang lebih tegas ke atas 9 kesalahan utama, iaitu memandu melebihi had laju. Yang kedua, tidak mematuhi isyarat lalu lintas, iaitu melanggar lampu merah. Ketiga, memotong di garisan berkembar. Keempat, memandu di lorong kecemasan. Kelima, memotong barisan. Keenam, menggunakan telefon bimbit semasa memandu. Ketujuh, tidak memakai tali pinggang ataupun topi keledar. Kelapan, membawa lebih muatan. Dan yang terakhir, muatan bahaya. Operasi turut tertumpu kepada perkhidmatan pengangkutan awam. Kaedah penyamaran digunakan untuk pemantauan di 28 terminal bas utama seluruh negara. Dalam pada itu, 1,317 kenderaan diperiksa JPJ dalam operasi di Plaza Tol Sungai Besi malam tadi. Operasi turut disertai Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK dan Jabatan Imigresen. 441 kesalahan trafik dikesan. 14 kenderaan disita melibatkan 9 motosikal dan 5 kereta. Seorang penunggang motosikal turut ditahan AADK selepas didapati positif dadah. Dengan pelancaran logo dan tema, minda, fokus dan tumpuan rakyat keseluruhannya akan sama-sama memberikan perhatian, komitmen dan penyertaan untuk kita menyambut hari yang bersejarah ini sebagai satu keluarga besar Malaysia, keluarga Malaysia yang benar-benar teguh bersama.
masih mengenai insiden banjir di Kedah. 5 loji rawatan air LRA yang sebelum ini terkesan akibat kejadian banjir dan fenomena kepala air di Baling Isnin lepas telah pulih. Serentak itu, penduduk terjejas bekalan air mula menerima bekalan secara berperingkat. Bahagian Komunikasi Korporat Syarikat Air Darul Aman SADA memaklumkan LRA terlibat adalah LRA Sungai Petani, LRA Pinang Tunggal, LRA Kulim Haji High Tech, LRA Kuala Ketil dan LRA Kuala Ketil Baru. Setakat 9 pagi tadi, kesemuanya telah beroperasi pada kadar maksimum. Bekalan air di kawasan terjejas akan kembali bergantung kepada jarak lokasi dan tekanan air pada sistem agihan bekalan. Semalam, 280,000 akaun pengguna SADA di Baling, Kuala Muda dan Kulim berdepan gangguan bekalan air disebabkan kadar kekeruhan air mentah yang tinggi akibat insiden. Pasukan Simpanan Persekutuan FRU Unit 3 dari Pulau Pinang dikerah ke Baling bagi membantu operasi pembersihan pasca bencana. Turut digerakkan jentera meriam air. Pegawai Penjaga Teruk 3C FRU Pulau Pinang ASP Muhammad Dazila Ibrahim berkata penugasan bermula semalam. Operasi pembersihan di 2 kampung iaitu Kampung Pasang Empang, Kupang menjadi fokus pasukan. Penugasan membabitkan 2 pegawai dan 45 anggota. Selain meriam air, 7 kenderaan logistik turut digunakan. Menurut ASP Muhammad Dazila, operasi merupakan khidmat sosial dilaksana pasukan bagi meringankan beban mereka yang ditimpa bencana. Sepasang suami isteri ditemukan mati dipercayai dibunuh ahli keluarga sendiri di kediaman mereka di Taman Bercam Aman, Ipoh. Mayat Eng Chun Hon, 64 tahun dan Ui Tin Lu, 59 tahun ditemukan dalam keadaan berlumuran darah di ruang tamu rumah berkenaan pagi tadi. Ketua Polis Daerah Ipoh, Asisten Komisioner Yahya Hasan berkata, pihaknya kini giat mengesan seorang lelaki dikenali sebagai Eng Chung Min yang merupakan adik mangsa bagi membantu siasatan. Merupakan salah seorang ahli keluarga ni yang mana telah menghilangkan diri bersama kenderaan motorkar gotong saga milik si mati, iaitu si mati perempuan ini. Setakat ini suspek seorang dan kita amat mengharap masyarakat membantu kita mengesan suspek ini kerana suspek pun mempunyai satu rekod jenayah lalu, iaitu di bawah Seksyen 325 Kanun Kesesaan. 325 ni kesalahan mendatangkan cedera parah. Kejadian disedari salah seorang keluarga mangsa yang kemudian melaporkannya kepada pihak polis. Turut berada di rumah tersebut, ibu mangsa yang uzur berumur lingkungan 90-an. Warga emas itu bagaimanapun tidak mengalami sebarang kecederaan. Kedua-dua mangsa dipercayai dibunuh malam tadi dengan kecederaan parah di bahagian kepala. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Seramai 80,581 pelajar Maktab Rendah Sains MARA MRSM dan pelajar terpilih seluruh negara memanfaatkan program Tuition Pintar Yayasan Pelajaran MARA YPM at KPLB sejak 2016 hingga Jun tahun ini. Kemenjadian pelajar terselah melalui peningkatan kualiti akademik dan aspek sahsiah yang positif. Wartawan pelatih Aiman Ismail ada perinciannya. Program Tuition Pintar YPM menyasarkan pelajar daripada golongan B40, Bumi Putra, berprestasi sederhana dan anak angkat YPM. Untuk tahun ini sahaja, sebanyak 2.1 juta ringgit diperuntukkan untuk melaksanakan program tersebut. Seramai 6,000 terlibat dalam program yang dilaksanakan di 60 pusat tuition terpilih di seluruh negara. Setiap pusat YPM memperuntukkan sejumlah RM35,000 untuk setiap pusat. YPM berhasrat untuk menambah baik program Tuition Pintar YPM ini dengan menjadikan jumlahnya semakin bertambah dari semasa ke semasa. Bila jumlah pusat tuition bertambah, maka secara tak langsung jumlah pesertanya akan bertambah. Itu YPM akan memperhalusi dan akan
melihatlah untuk menambah baik dari semasa ke semasa, insya-Allah. 100 pelajar akan ditempatkan di setiap pusat tuition dan mendapat bimbingan terus daripada guru-guru pakar daripada kementerian atau Majlis Amanah Rakyat. Tumpuannya 4 komponen sepanjang 10 sesi kelas termasuk teknik belajar secara berkesan, latih tubi bagi 4 subjek teras atau sains, teknik menjawab soalan peperiksaan dan motivasi kepada pelajar dan ibu bapa. Pada pendapat saya bagus mereka ajar apa yang kita tak faham lagi, kita boleh bagi mata pelajaran kita lagi, subjek kita lagi elok Sejarah. So, dulu saya sejarah tu pernah hampir gagal, tapi lepas masuk tuition ni dapat A waktu SPM. Cara pengajaran je, lagipun cikgu yang ajak tu sporting. Secara tidak langsung, inisiatif ini memberi akses pembelajaran tambahan secara percuma kepada pelajar terbabit. Program Tuition Pintar merupakan salah satu inisiatif bagi membangunkan kemampuan pembelajaran pelajar di samping menjadi platform untuk mereka mengubah nasib keluarga. Setakat tahun 2022, kira-kira 6,000 orang pelajar sudah menerima manfaat daripada inisiatif program Tuition Pintar. Aiman Ismail, RTM. Sebelum ke berita selanjutnya, kita ikuti laporan cuaca oleh Met Malaysia bersama-sama pegawainya Atikah Marzia Mokhtar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia pada petang ini untuk perkembangan cuaca yang terkini. Alhamdulillah, keadaan cuaca di Semenanjung Malaysia masih lagi cerah di kebanyakan negeri pada ketika ini. Walau bagaimanapun, hujan masih lagi dijangka berpotensi untuk berlaku melibatkan bahagian pedalaman negeri Perak, Selangor, negeri Kelantan dan juga sedikit melibatkan negeri Johor menjelang lewat petang ke awal malam nanti. Bagi negeri Sabah dan juga Sarawak pula, keadaan cuaca juga adalah cerah di kebanyakan kawasan. Hujan beserta rebut petir hanya dicerap sedang berlaku di sekitar bahagian pedalaman negeri Sarawak dan juga melibatkan bahagian Sandakan dan Tawau negeri Sabah yang dijangkakan keadaan cuaca lembap ini boleh beransur reda menjelang malam nanti. Menerusi model ramalan cuaca yang terkini pula, Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi menjangkakan kemungkinan untuk keadaan hujan lebat beserta rebut petir untuk berlaku di sekitar kawasan perairan Selat Melaka, mana ianya boleh memberikan kesan keadaan hujan lebat beserta angin kencang terutamanya melibatkan negeri Melaka, negeri Sembilan dan juga Selangor menjelang awal pagi esok. Oleh itu, orang ramai diminta untuk berhati-hati dan juga sentiasa berwaspada dengan keadaan cuaca yang tersebut. Baik, seterusnya menerusi paparan imej carta angin yang terkini pula, diperhatikan keadaan angin ketika ini bertiup dengan kelajuan sederhana kurang 40 km per jam. Walau bagaimanapun, bermula 9 Julai nanti masih lagi dijangkakan terdapat sistem bertekanan rendah yang berpotensi terbentuk di sekitar kawasan perairan Laut Cina Selatan, iaitu antara Filipina dan juga Vietnam, yang mana sistem bertekanan rendah terbabit masih lagi boleh memberikan kesan keadaan angin kencang dan juga laut bergelora melibatkan kawasan perairan rantau negara. Oleh itu, Jabatan Meteorologi Malaysia telah mengeluarkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora kategori pertama dan juga kedua melibatkan kawasan perairan yang telah ditandakan dengan warna kuning dan juga jingga ini, yang mana keadaan angin kencang dan juga laut bergelora ini dijangka akan bermula 9 sehingga 14 Julai nanti. Dan sepanjang tempoh amaran ini berkuat kuasa, keadaan perairan ini adalah berbahaya untuk semua aktiviti perairan dan juga perkapalan, termasuklah bot-bot kecil, sukan serta rekreasi laut. Oleh itu, orang awam diminta untuk berhati-hati dan elakkan keluar ke kawasan perairan dalam tempoh amaran ini berkuat kuasa. Baik, ini sahaja laporan cuaca yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Berikut pula merupakan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk sepanjang malam ini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Atikah Marziah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Berita wilayah diteruskan dengan lintas langsung dari Sarawak. Antara fokus Bumi Kenyalang petang ini ialah permasalahan saluran akses cetek di Kuala Baram. Bumawen, teruskan dengan laporan anda. Ya Sahih, Pelabuhan Miri memerlukan penyelesaian segera bagi mengatasi masalah saluran akses cetek di Kuala Baram. Ia boleh menimbulkan bahaya terhadap keselamatan pelayaran dan menyekat pertumbuhan industri di Miri serta bahagian utara Sarawak. Pada masa yang sama, penyelesaian menyeluruh dan strategi jangka panjang perlu dicari melibatkan kerja mengorek saluran masuk cetek tersebut. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pujut, Datuk Bandar Adami berkata, masalah tersebut bukan hanya mengekang kemasukan kapal di kawasan berkenaan untuk berlabuh tetapi menyebabkan kapal-kapal terkandas dan tersekat di bahagian saluran masuk ke pelabuhan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri satu taklimat tertutup bersama pihak lembaga pelabuhan Miri di pelabuhan tersebut baru-baru ini. Sehubungan itu, beliau menggesa pihak berkenaan bagi mempercepat cadangan untuk memperdalam saluran masuk tersebut yang sepatutnya dilakukan serentak dengan pembinaan terminal pelabuhan Miri di Kuala Baram. Buat masa ini, saluran masuk di Kuala Baram adalah kurang dari 1 meter ketika air surut dan hanya kira-kira 3 meter kedalaman ketika air pasang yang telah membantutkan aktiviti perkapalan, pertumbuhan ekonomi dan perindustrian Miri serta bahagian utara Sarawak. Justru beliau amat berharap agar cadangan mengorek muara sungai Kuala Baram dilakukan secepat mungkin bagi membantu industri di Miri, khususnya industri minyak dan gas, peradangan kelapa sawit, pembinaan kapal atau pembaikan kapal, perkapalan dan industri lain. Turut hadir Pengurus Besar Lembaga Pelabuhan Miri, Sarawak Budol. 3 premis perniagaan dan 8 rumah kediaman di sekitar Kuching dipotong bekalan elektrik pagi semalam berikutan dijadikan pusat pengoperasian judi dalam talian. Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Ashmon Bajah dalam kenyataan media yang dikeluarkan hari ini memaklumkan tindakan tersebut dilakukan oleh 4 anggota dari bahagian siasatan Ibu Pejabat Daerah IP di Kuching bersama SESCO. Jelasnya, pemotongan bekalan elektrik tersebut dilakukan mengikut kuasa yang diberikan di bawah Seksyen 21A Akta Judi Terbuka 1953 kurungan Akta 289. Dalam pada itu katanya, bagi tempoh Januari sehingga Julai tahun ini, sebanyak 40 serbuan telah berjaya dilakukan bagi menggempur kegiatan yang menyalahi undang-undang dan sebanyak 6 buah premis perniagaan dan 36 rumah kediaman telah dipotong bekalan elektrik. Jelasnya lagi, berdasarkan peruntukan di bawah Seksyen 21A Akta Rumah Judi Terbuka 1953, mana-mana premis yang telah diputus bekalan elektrik tidak boleh disambungkan semula tanpa kebenaran bertulis Polis Diraja Malaysia. Sarawak Energy menzahirkan penghargaan kepada orang awam kerana telah menyalurkan maklumat penting yang membawa kepada pembongkaran kecurian elektrik iaitu melibatkan 2 buah pusat pelombongan mata wang kripto di sebuah kawasan komersial di Kota Semarahan baru-baru ini. Dalam satu kenyataan, syarikat itu berkata berdasarkan maklumat yang disalurkan, operasi pengawasan dan pemantauan telah dijalankan sebelum satu serbuan dilakukan bersama pihak polis. Semasa serbuan, sebanyak 147 pelantar mesin pelombongan kripto yang sedang beroperasi ditemui bersama dengan penghala, modem dan peralatan elektronik lain. Selain itu, kabel penoreh terus yang disambungkan terus ke premis turut dijumpai. Sarawak Energy menganggarkan kerugian kira-kira RM32,500 sebulan ekoran daripada penggunaan elektrik yang tidak direkodkan dari 2 premis tersebut. Laporan polis telah dibuat dan penghuni dan pemilik pusat komersial terlibat akan dipanggil bagi membantu siasatan. Gabungan Kelab Media Malaysia GKMM akan meneruskan jerayawara ke Sarawak bulan depan dalam usaha untuk bertemu pengamal media yang bernaung di bawah kelab serta persatuan di negeri ini. Menerusi kenyataan media Presiden GKMM Muhammad Fauzi Ishak, Sarawak adalah negeri kedua yang akan dikunjungi jawatankuasa tertinggi GKMM selepas Sabah baru-baru ini sebelum ke beberapa lagi negeri selepas ini.
Ujarnya gerak kerja GKMM ini adalah selaras dengan aspirasi dan hasrat yang dipersetujui bersama ketika program pemukiman media se-Malaysia di Pulau Langkawi, Kedah pada 28 Mac lepas bagi menggabungkan seluruh kelab-kelab media yang berdaftar di seluruh negara. Dalam pada itu, inisiatif penubuhan GKMM ini dilaksana dengan menggabungkan seluruh 14 kelab dan persatuan media di 14 negeri sekaligus menjadikan ia badan gabungan media terbesar yang pernah diwujudkan di Malaysia dengan keahlian keseluruhan melebihi 5,000 orang. Pada 27 hingga 29 Jun yang lepas, GKMM selesai mengadakan pertemuan bersama Sabah Journalist Association SJA bagi menyampaikan misi GKMM serta berkongsi perancangan masa depan dalam menggerakkan aktiviti kelab dan persatuan media negeri. Bagi kunjungan ke Sarawak pula, sesi pertemuan juga diatur membabitkan pelbagai pihak termasuk kepimpinan kerajaan negeri, pimpinan Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Ahmad Johari Tun Openg dan kunjungan hormat dengan Timbalan Menteri Hal Ehwal Korporat dan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS Datuk Abdullah bin Haji Saidol diadakan hari ini bagi memaklumkan hasrat lawatan GKMM ke Sarawak. Sementara itu, dalam kunjungan GKMM ke Sarawak kelak, beberapa program lawatan juga akan diatur ke beberapa lokasi pilihan yang dilaksana dengan kerjasama Persekutuan Persatuan Wartawan Sarawak FSJA. Persekutuan Perkumpulan Wanita Sarawak PPWS akan menganjurkan sambutan Jubli Intan ke-60 PPWS pada 16 Julai ini di Kuching. Pengerusi PPWS Datuk Nur Hayati Ismail memaklumkan antara pengisian untuk sambutan itu iaitu Majlis Jamuan Teh yang akan dihadiri Toh Puan Datuk Partinggi Ragat Kurdi Taib. Jelasnya bersempena sambutan itu kelak akan diadakan pelancaran buku 60 tahun PPWS dan buku resipi sihat tradisi Sarawak selain penyampaian anugerah cawangan PPWS paling cemerlang dan pertandingan masakan tradisi keluarga. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media sempena sambutan Jubli Intan ke-60 PPWS di Kuching. Sementara itu, Datuk Nur Hayati menambah sambutan itu tahun ini bertemakan pemangkin komuniti dinamik bertujuan untuk meningkatkan kesedaran masyarakat tentang peranan penting PPWS dalam pembentukan wanita, keluarga dan pembangunan komuniti. PPWS yang ditubuhkan sejak tahun 1962 kini mempunyai keahlian seramai 12,388 dari 352 buah PPWS di seluruh Sarawak. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Silakan Sahi. Terima kasih Ibu Ma. Berita dari Sabah akan menyusul selepas ini. Why do we tell you stories? Relevant, New, efficient, accurate, reliable. We bring you extraordinary stories from around the world, from politicians, bankers, and even your favorite celebrities. This and many more on RTM's English News. Seperti biasa, berita wilayah membawakan lintas langsung dari negeri di bawah bayu. Antara fokus, SESB perkenal kad tambah nilai atasi curi bekalan elektrik. Butirannya langsung bersama Anisia Dowles di Kota Kinabalu. Silakan Ann. Baik, sahih. Secara purata setiap tahun, Sabah Electricity Sendirian Berhad SESB terpaksa menanggung kerugian sehingga 100 juta ringgit akibat penyambungan elektrik secara haram di Sabah. Bagi mengatasinya, SESB mengambil inisiatif memulakan projek kad tambah nilai elektrik di Kampung Forest Sandakan.
Projek pertama melibatkan sehingga 1,000 rumah ini dijangka siap sebelum hujung tahun dan akan dijadikan indikator untuk pelaksanaan projek seterusnya. Menurut Pengurus Besar Bahagian Pembahagian SESB, Insinyur Adi Ahmad, inisiatif ini juga berupaya mengurangkan kes renjatan elektrik yang sering berlaku akibat penyambungan haram. Apabila siap nanti, dia punya sistem pembakalan di sana ialah setiap penghuni di sana akan mendapat prepaid meter. Di mana jadi bila prepaid meter ni kebaikan dia ialah diorang dapat gunakan elektrik, diorang bayar apa yang diorang gunakan, ya. Dan kedua, selain daripada itu, dia untuk membekalkan kawasan tersebut yang company yang kita lantik, yang syarikat yang dilantik oleh kementerian, diorang akan membetulkan balik itu tiang-tiang di sana dan membaiki semua wire-wire di sana, semua yang barulah. Beliau berkata demikian kepada media selepas operasi membantras penyambungan haram di Putatan. Operasi bersepadu ini melibatkan 2 kampung iaitu Kampung Serigai 6 dan Kampung Serigai 7, membabitkan pemeriksaan 80 rumah setinggan. Operasi turut dibantu Suruhanjaya Tenaga, Polis Diraja Malaysia serta pejabat daerah Putatan. Hentikan tabiat merokok. Ke arah itu, sambutan Hari Tanpa Tembakau Sedunia kali ini memberi fokus kepada agenda Generational Endgame GEG atau Generasi Penamat. Ia bersesuaian dengan tema sambutan iaitu tembakau, ancaman kepada alam sekitar dan generasi masa hadapan. Menurut Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Rosnani Mudin, agenda GEG memfokuskan kepada sifar penggunaan tembakau dalam kalangan generasi muda selain melindungi alam semula jadi daripada pencemaran asap rokok. Demikian ucapannya sempena sambutan Hari Tanpa Tembakau Sedunia di Tamparuli. Teks disampaikan Ketua Penolong Pengarah Kanan Unit Perkembangan Kesihatan Keluarga, Dr. Prabhakaran Danaraj. Menerusi agenda GEG, disasarkan sekurang-kurangnya hanya 5% individu merokok menjelang 2040 sekaligus menamatkan budaya merokok dalam kalangan masyarakat. Bagaimanapun pelaksanaan GEG tidak menyekat sebarang perniagaan melibatkan industri tembakau maupun industri rokok elektronik di Malaysia kerana pelaksanaan GEG hanya melibatkan larangan jual beli rokok dalam kalangan generasi GEG. Bagi saya, bagus tidak merokok lah. Sebab kalau tidak merokok ni banyak mendatangkan penyakit dan akan menyusahkan orang lain dan akan melibatkan orang lain juga. Dari segi kita punya asap rokok ke apa semua itu kan. Mengundang banyak masalah lah kepada kesihatan. Bukannya kesihatan tapi keluarga juga dia beri efek yang besar lah. Kalau keluarga, diri kita sendiri juga emosi kita terganggu. Kalau boleh berhentilah merokok. Kebaikan dia lebih cergas, sehat, tubuh badan semua. Ya, berhentilah merokok siapa yang merokok tu ya. 600 pek sarapan pagi diberikan kepada murid prasekolah dan pendidikan khas Sekolah Rendah Kebangsaan Morotai Besar dan Sekolah Rendah Kebangsaan Bahagia di Tawau. Program turun padang menyantuni murid sekolah ini dilaksana Yayasan Tan Sri Liu. Pengurusnya Semi Liu Samyi yakin menerusi program sedemikian secara tidak langsung dapat memberi motivasi kepada murid untuk menimba ilmu walaupun berada dalam keluarga kurang berkemampuan. Tujuan saya sampai ke SK Morotai hari ini adalah untuk mengadakan sesi ramah mesra bersama pelajar tadika. Dan kali ini saya juga membawa sedikit makanan sarapan seperti roti dan susu kepada mereka untuk menambahkan diorang punya tenaga dan semangat diorang. Bercakap kepada RTM katanya, program seumpama akan terus dilaksana dengan memberi tumpuan kepada murid kurang berkemampuan di luar bandar. Saya gembira dapat roti dan susu hari ini. Saya suka roti dengan susu. Terima kasih. Pertubuhan Islam seluruh Sabah Usia dalam perancangan untuk menaik taraf bangunan usia di Sembulan, Kota Kinabalu. Bangunan usia Sembulan dibangunkan pada tahun 1972 iaitu 2 tahun selepas penubuhan usia.
Menurut Yang di-Pertua Usia, Datuk Sapawi Ahmad, langkah menaik taraf semula bangunan lama itu sebagai usaha membina imej dan dakwah Usia yang sudah bertapak lebih 50 tahun di negeri ini. Selain itu, ia juga bakal menjadi mercu kecemerlangan pusat gerakan dakwah yang lebih berkesan sesuai kedudukannya di pusat bandar. Kita akan menaik taraf bangunan itulah seperti mana awal mula dia dibangunkan. Sebab bangunan itu adalah sebagai heritage, kalau kira heritage, simbol keagungan Usia sendiri sebagai NGO Islam yang bertapak di Sabah dalam zaman Allahyarham Tun Mustafa lagi. Artinya sudah berpuluh tahun. Datuk Sapawi bercakap dalam sidang media selepas mesyuarat khas Ahli Majlis Tertinggi Usia di Menara Usia Kota Kinabalu. Dalam perkembangan sama, Datuk Sapawi berkata Usia akan memanfaat media baharu sebagai platform penyebaran dakwah lebih berkesan di negeri ini. Bagi tujuan itu, pihaknya merancang untuk menganjurkan satu bengkel perancangan pelan strategik 3 tahun. Moratorium bayaran sewa selama 6 bulan yang diberikan kepada pengusaha dan penyedia perkhidmatan makanan di kampus Institusi Pengajian Tinggi IPT bermula Julai disifatkan langkah terbaik menangani kos harga barang yang semakin meningkat ketika ini. Bagaimanapun mereka turut memohon agar kerajaan dapat mencari penyelesaian terbaik dalam mengawal harga barangan ketika ini selain memastikan bekalan makanan mencukupi. Saya sebagai pengusaha kafe IPT ini di UMS, memang saya sangat sambut dengan baiklah. Saya pun bersenang hati sebab saya dapat buat arrangement pasal perniagaan saya sebab dengan keadaan kami sekarang ni harga barang yang begitu drastik, melonjak tinggi harga-harga dia. Jadi saya rasa memang banyak membantulah untuk kami sebagai pengusaha. Dengan moratorium ni kami rasa boleh mengekalkan harga makanan yang sekarang. Tapi jangan pula dalam masa tempoh 6 bulan moratorium harga barang pula naik, mungkin kami akan rasa tersepitlah. Pemberian moratorium 6 bulan yang diumumkan Kementerian Pengajian Tinggi itu membolehkan tanggungan kos sewa premis diserap bagi menurunkan harga makanan yang dijual kepada pelajar memandangkan peningkatan harga barangan turut memberi kesan kepada harga makanan dalam kampus. Baik, paparan itu mengakhiri berita dari Sabah petang ini. Teruskan kesetiaan anda bersama Berita Wilayah untuk lebih banyak perkembangan semasa. Berita seterusnya kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Sahi. Terima kasih, Ann. Kita akan berhenti berehat seketika dan akan kembali selepas ini. Masjid Jami' Sultan Abdul Samad pastinya tidak asing buat warga kota. Masjid antara tertua di Malaysia itu syarat dengan kisah tersendiri. Bagi pencinta sejarah, anda kini berpeluang menyelusuri fakta penting berkaitan rumah ibadat berkenaan. Paparan itu mengisi lintas langsung dari Kuala Lumpur petang ini. Terus saja bersama Suhail Muhammad Nur. Silakan Su. Baik, Sahih. Saudara, Masjid Jami' Sultan Abdul Samad Kuala Lumpur bukan sekadar rumah ibadat. Sebaliknya, masjid itu turut menjadi pusat tumpuan pelancong. Jumlah mereka dijangka bertambah terutama dengan pengoperasian Galeri Sultan Abdul Samad. Galeri Sultan Abdul Samad dirasmikan semalam. Pemilihan dibuat memandangkan lokasi yang lebih dikenali sebagai Masjid Jami' Kuala Lumpur itu sering jadi tumpuan pelancong. Ia dilengkapi paparan maklumat berkaitan sejarah penubuhan, perkembangan dan peranan masjid.
Jadi kalau kita tengok kat dalam tadi itu, dia tunjuk bukan saja sejarah dan juga reka bentuk asal Masjid Jami' Sultan Abdul Samad ini, tetapi juga beberapa maklumat-maklumat sejarah yang lain, termasuk dari segi kedudukan sekitar masjid ini di dahulu semasa ia mula dibina. Galeri merupakan sebahagian daripada inisiatif pelancongan River of Life Warisan Islam. Masjid Jami' Sultan Abdul Samad yang memiliki reka bentuk ikonik itu dibina pada tahun 1909. Lokasinya pula terletak di pertemuan dua sungai yang menjadi inspirasi kepada nama Kuala Lumpur. Sindiket pengedaran dadah didalangi dua kumpulan kongsi gelap berjaya ditumpaskan dengan penahanan 4 lelaki. Turut dirampas sepucuk pistol dan dadah pelbagai jenis bernilai lebih RM1 juta. Menurut Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Azmi Abu Kasim, kegiatan itu lumpuh hasil 3 serbuan dilakukan semalam dan kemarin. Bagi mengelak dikesan, sindiket menjadikan unit kondominium sebagai markas operasi. Dalam kondo tersebut, pihak polis telah merampas 142 kilo ganja, 15 kilo syabu, 785 gram heroin dan sepucuk pistol beserta 8 butir peluru. Semakan mengesyaki aktiviti pengedaran dilakukan anggota kumpulan kongsi gelap itu sejak 5 bulan lalu. Semua suspek direman 7 hari bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Akta Dadah Berbahaya 1952, Akta Senjata Api 1960. Menobatkan Santubong sebagai negeri Melayu kedua tertua di dunia. Itu topik wacana manuskrip Melayu Anjuran Perpustakaan Negara Malaysia PNM menerusi Pusat Kebangsaan Manuskrip Melayu PKMM baru-baru ini. Matlamatnya mempromosikan naskah-naskah manuskrip Melayu yang tersimpan dalam koleksi PNM. Topik tersebut diangkat daripada manuskrip Melayu Jawi di Sarawak. Wacana siri kedua tersebut menampilkan pakar sejarah Sarawak, Datuk Dr. Sanib sebagai pembentang. Sokongan istilah sekarang. Mana ada ruang yang alhamdulillah lah dapat masuk dalam buku teks sejarah tahun 5 dan juga tahun tingkatan 2 dah masuk dah. Ingat dah 2-3 tahun dulu dah masuk lah. Jadi kesimpulan ada lagi kita sebuah negeri yang awal, yang tua lagi di dalam Malaysia tu dan juga di Asia Tenggara. Saya banyak bekerja, Ujarnya Santubong yang terletak kira-kira 30 minit dari Kuching mempunyai bukti sebagai negeri Melayu kedua tertua di dunia selepas Kedah. Sehingga kini PNM menyimpan sebanyak 5,161 naskah koleksi manuskrip Melayu. Baik saudara, paparan itu tadi mengakhiri lintas langsung dari Kuala Lumpur. Kembali bersama Zahir untuk perkembangan selanjutnya. Baik, seorang lelaki berusia lebih separuh abad berdepan detik cemas selepas diserang angin Ahmar. Ketika lebih memburukkan keadaan, mangsa dilapor lumpuh. Menurut pengarah Bomba Negeri Nur Azam Khamis, insiden berlaku ketika mangsa beriadah di Bukit Wawasan Puchong sekitar pukul 7.30 pagi tadi. Secara tiba-tiba, mangsa diserang angin Ahmar sebelum dirinya lumpuh separuh badan. Akibat kejadian, lelaki itu gagal turun dari bukit berkenaan. Pasukan bomba dihantar ke lokasi dan membawanya keluar. Mangsa dihantar ke hospital untuk rawatan. Negara masih berada jauh daripada fasa endemik dalam berhadapan COVID-19. Tegas Timbalan Menteri Kesihatan 1, Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali, anggapan bahawa jangkitan virus berkenaan telah reda adalah silap kerana ia masih berpotensi mencetuskan gelombang besar. Keadaan sekarang ni penularan COVID-19, kita dah ada subvarian B4, B5. Negara di keliling kita, Asia Tenggara banyak dah kena. Malaysia ini kita ada beberapa kes dah ada. Walaupun keadaan terkawal dan walaupun tidak kebanyakannya kes kategori 1 dan 2, namun ada juga kategori 3, 4 dan 5. Yang terkini kita dapat lihat dalam COVID Now semalam
kes dah menghampiri 3,000 dan kes masuk hospital naik, kes referral daripada CAC ke hospital pun naik, penggunaan ICU dan ventilator juga naik. Bermakna kita kena lebih berhati-hati walaupun kita dalam keadaan pre-endemik kita peralihan ke endemik. Ramai orang dah terlupa ni, banyak dah terlupa, dia rasa dia endemik dah. Datuk Dr. Nur Azmi ditemui selepas majlis perasmian penjerahan kursi roda dan bantuan ihsan kepada 89 keluarga terkesan dengan sindrom post-COVID dan post-Omicron di Pusat Latihan Perindustrian dan Pemulihan OKU Bangi. Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu JHID menahan seorang wanita yang didakwa berpakaian dan berkelakuan tidak senonoh dalam video yang tular di laman sosial di sebuah kedai makan di Setiu, Terengganu. Bagaimanapun wanita terbabit telah dibebaskan dengan bond jaminan. Pesuruhjaya JHID M. Rozi Bidin berkata wanita tersebut ditahan di premis miliknya dalam satu operasi bersama pihak polis dan Majlis Daerah Setiu pada pukul 5 petang Selasa. Keterangannya telah direkodkan dan beberapa saksi akan turut dipanggil bagi membantu siasatan. Dan sekarang ini kita masih lagi dalam melengkapkan kertas siasatan. Kalau perlu untuk kita panggil saksi-saksi, kita sedang berusaha untuk usahakan dapatkan saksi-saksi. Kalau ada, kita akan panggil saksi-saksi yang tahu isu ini ataupun yang terlibat untuk kita lengkapkan kertas siasatan kita. Dan selepas itu insya-Allah kita akan serah kepada Jabatan Pendakwan Syar'i lah untuk tindakan seterusnya, untuk dibuat pendakwaan di bawah seksyen terserah kepada itulah sama ada berpakaian yang tidak senonoh ke ataupun melakukan sesuatu yang tidak bermoral dan sebagainya. Kita akan tengoklah. Beliau ditemui pada majlis penghayatan sambutan Hari Arafah peringkat negeri di Kuala Nerus. Baru-baru ini tular di media sosial video berdurasi 34 saat yang memperlihatkan dua pelanggan tanpa segan silu bergambar dengan pekerja wanita di kedai berkenaan. Polis Kelantan menahan 3 lelaki warga Bangladesh dipercayai menanam pokok ganja di luar rumah kongsi ladang sayur-sayuran di Lojing, Gua Musang kemarin. Dalam sebuah ops tapis khas kira-kira 10.27 pagi itu, suspek berusia 23 dan 24 tahun ditahan semasa berada di dalam rumah kongsi tersebut. Pemangku Ketua Polis Kelantan, Dato' Muhammad Zaki Harun berkata, pemeriksaan menjumpai satu lipatan akhbar mengandungi tumbuhan kering dipercayai dadah jenis ganja seberat 5.3 gram. Pemeriksaan di luar rumah pula menemukan satu pokok ganja yang ditanam dalam polybag berwarna putih. Ketiga mereka ini kita tuduh di bawah Seksyen 6 Akta Dadah Beraya dan juga Seksyen 6B Akta Dadah Beraya atas pemilikan daun-daun dan juga pokok ganja tersebut. Siasatan masih diteruskan dan mereka ini masih dalam tahanan riman. Beliau hadir majlis penutup kursus tempur jarak dekat Siri 1 2022 kontijen Kelantan di Lapang Sasar Bukit Pak Junoh Pasir Mas. Katanya ujian saringan air kencir terhadap suspek berusia 24 dan 34 tahun mendapati mereka positif dadah jenis methamphetamine, manakala seorang lagi positif dadah jenis tetrahydrocannabinol THC. Keseluruhan rampasan ganja kering dan pokok ganja dianggar bernilai hampir RM300. Kesemua suspek mempunyai permit sah bekerja di ladang sayur-sayuran tersebut. Dalam ops tapis khas yang bermula 2 Julai sehingga semalam, 191 orang berjaya ditahan dan polis merampas pelbagai jenis dadah bernilai hampir RM77,000. Indeks jenayah di Melaka meningkat 3.17% dengan catatan sebanyak 749 kes bermula Januari hingga Jun tahun ini. Peningkatan daripada 726 kes dalam tempoh sama tahun lalu.
Bagaimanapun, Ketua Polis Melaka Datuk Zainul Samah berkata pihaknya berjaya mengawal keadaan dengan tindakan pencegahan. Program bersama masyarakat turut dilaksana untuk membantras jenayah khususnya penipuan dalam talian. Memberikan sumbangan kepada 3 ibu. Saya juga merencanakan untuk di masa-masa yang akan datang untuk Polis Kontingen Melaka ini turun ke kampung, ke bawah lah, untuk memberi penerangan kepada masyarakat umum, khususnya dalam kes-kes yang melibatkan skam penipuan di atas talian ini, supaya masyarakat di bawah sana dapat memahami modus operandi, cara melakukan jenayah tersebut, dan dengan cara itu kita dapat menyekat daripada mereka menjadi mangsa jenayah penipuan ini. 95 tahun beliau ditemui pada majlis penyampaian Pride of Workmanship PDRM Kontingen Melaka oleh Rotary Malaysia di IPK Melaka, Bukit Beruang. Padah buat laporan polis palsu. Seorang pengurus syarikat didenda RM800, manakala seorang penganggur dihukum penjara 5 hari dan denda RM1,000 di Mahkamah Magistrate Johor Bahru. Chin Chen Yi dan R. Kumaraguru mengaku salah di hadapan Magistrate Nur Mardiana Mamat dan Magistrate Zulhilmi Ibrahim. Mereka masing-masing juga diperintah dipenjara sebulan dan 3 bulan jika gagal membayar denda. Chen Yi didakwa membuat laporan palsu. Kononnya beg silangnya diragut 2 lelaki 3 Julai lalu yang menyebabkan dokumen peribadi dan wang tunai RM500 hilang. Kumaraguru pula mendakwa dompetnya yang mengandungi dokumen peribadi dan wang tunai RM180 disamun di Taman Ungku Tun Aminah, Skudai 4 Julai lepas. Kedua-dua tertuduh tidak diwakili peguam. Berita wilayah edisi 7 Julai 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal Berita RTM di berita.rtm.gov.my. Sentiasa patuh SOP ketika melakukan aktiviti harian anda. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.